Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang serta selamat datang ke siri webinar syarahan Imbiosis 6 pada tahun 2022. Untuk makluman, atas sebab yang tidak dapat dielakkan, Dr. Murni tidak dapat bersama kita pada kali ini sebagai moderator. Oleh itu, saya, Dr. Nur Khalida Kamal, merupakan moderator anda bagi webinar pada kali ini. Saya berharap agar video yang kita mainkan sebelum ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada semua berkenaan Imbiosis. Oleh demikian, kepada sesiapa yang berminat untuk menjalinkan kerjasama dengan pihak kami, anda semua dialu-alukan untuk menghubungi kami. Anda juga dijemput untuk meneliti laman sesawang Imbiosis dan juga mana-mana platform media sosial untuk maklumat terkini. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama meluangkan masa untuk menghadiri siri webinar syarahan pada hari ini. Imbiosis akan mengaturkan banyak lagi siri webinar pada masa akan datang dan kami berharap agar anda semua dapat menyertai lagi siri webinar ini. Siri webinar Imbiosis dijalankan untuk membantu menyediakan platform pertukaran ilmu, maklumat dan pengalaman penyelidikan untuk memastikan kita sentiasa berhubung sesama kita dan juga memberikan motivasi kepada penyelidik pada masa norma baru sekarang. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan penceramah jemputan kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Maizum Hassan daripada Imbiosis. Terlebih dahulu, izinkan saya membaca biografi ringkas Profesor Madya Dr. Maizum Hassan. Profesor Madya Dr. Maizum telah dianugerahkan ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dalam bidang sains bioresources daripada Universiti Tottori, Jepun. Setelah menamatkan pengajian ijazah doktor falsafah di Jepun pada tahun 2008, beliau telah dilantik sebagai fellow penyelidik dan juga pensyarah kanan di Imbiosis UKM. Dr. Maizum merupakan menjalankan penyelidikan berkaitan dengan pembangunan racun serangga bagi mengatasi ancaman serangga perosak tanaman pokok kelapa sawit melalui pendekatan biologi sistem, enzimologi dan entomologi. Beliau juga turut menjalankan penyelidikan lain yang melibatkan penulenan dan pencirian beberapa enzim daripada sumber mikrob dan tumbuh-tumbuhan. Hasil-hasil penyelidikan beliau telah berjaya dipatenkan dan juga diterbitkan dalam pelbagai sumber rujukan umum seperti buku, bab dalam buku serta jurnal-jurnal antarabangsa terindeks yang berimpak tinggi. Antaranya ialah seperti jurnal Plants, Plant Physiology and Biochemistry, Insects, Phytochemistry, Genes, PLAS1 dan sebagainya. Dr. Maizum bergiat aktif dalam menjalankan kerjasama penyelidikan dengan pihak industri dan syarikat-syarikat terkemuka seperti Sime Darby yang merupakan antara syarikat kelapa sawit terbesar di dunia, Felda Global Venture R&D Sendirian Berhad, Lembaga Koko Malaysia dan Jabatan Pertanian Malaysia. Beliau telah berjaya memperolehi dana penyelidikan terkumpul sebanyak 6.6 juta ringgit Malaysia yang mana sebanyak 1.4 juta ringgit Malaysia adalah sebagai ketua penyelidik. Kini beliau menjadi penyelia utama bagi projek penyelidikan untuk 7 orang pelajar ijazah doktor falsafah, seorang pelajar sarjana dan 2 orang pelajar prasiswazah. Dr. Maizum turut dilantik sebagai penilai bagi artikel penyelidikan di pelbagai jurnal kebangsaan dan antarabangsa seperti GM Crops dan
and Food Biotechnology in Agriculture and the Food Chain, Journal of Oil Palm Research, Science Malaysiana, dan Journal of Tropical Plants Physiology. Beliau juga telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan dilantik sebagai panel penilai bagi Research Foundation Flanders (FWO) Postdoctoral Fellowship di bawah European Science Foundation. Sekiranya anda berminat untuk menjalankan kerjasama penyelidikan atau menyertai kumpulan penyelidikan Dr. Maizum, anda amat-amat dialukan untuk menghubungi beliau melalui email beliau. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Maizum untuk sesi perkongsian ilmu. Dipersilakan Dr. Maizum. Terima kasih Dr. Khalida. Saya akan share sekejap. Nampak ke? Nampak Doktor? Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nalin sebagai moderator hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Imbiosis, khususnya kepada pengarah Prof. Jati Azura kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi beberapa strategi bagi meningkatkan penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi. Okay, tanpa melengkapkan masa, saya memulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Okay, tajuknya adalah penulisan jurnal berimpak tinggi, mendebani cabaran dan merealisasikan impian. Okay, seperti mana yang semua ketahui, kita sebagai dalam komuniti saintifik, sama ada kekitangan akademik ataupun penyelidik dan pelajar juga, sekarang ini memang semua orang perlu menerbit dalam jurnal berindeks dan berimpak. Untuk kakitangan akademik dan penyelidik, selalunya keperluan menerbit ini melibatkan penilaian prestasi tahunan ataupun menjadi juga syarat bagi kenaikan pangkat, sama ada kepada Prof. Madya ataupun kepada profesor. Untuk pelajar pula, kebanyakan universiti meletakkan penerbitan dalam jurnal berindeks dan berimpak sebagai syarat bergraduasi. Kita juga sebagai penyelidik juga bertanggungjawab untuk memberikan maklumat kepada masyarakat setempat dan komuniti saintifik yang lain. Selain pada itu, penerbitan juga dikira dalam penilaian taksiran pendidikan Malaysia, iaitu dalam MyRA. Okay. So, apakah yang dimaksudkan dengan jurnal terindeks dan berimpak tinggi? Saya rasa semua orang sedia maklum, ini adalah beberapa indeks yang dikira dalam sistem MyRA, iaitu WOS, Scopus, MySite dan ERAD. So ini, okay. So di dalam ini, okay, di dalam WOS ada 4 kategori, iaitu SI, SI, SK dan AHCI, di mana yang dikira yang ada impact factor dan kuartil adalah 2 sahaja, yang 2 di atas. Dan 2 lagi, yang lain-lain memang tak ada. So, yang dimasukkan dengan ini adalah paparan daripada Journal Citation Report 2021. Ini boleh didapati kalau dekat dalam UKM, kita boleh layari daripada website Perpustakaan PTSL. So ini adalah daripada kategori multidisciplinary science. Di sebelahnya adalah kategori WOS SI, impact factor dan kuartil, kita boleh tengok dekat tepi ni. So, di mana kita boleh
kita boleh tengok di mana satu jurnal itu terindeks dekat mana. So kita akan tengok di laman web rasmi, web rasmi satu jurnal. Contohnya yang ini adalah jurnal bagi insects. Dekat first kali dekat muka surat dia, dekat laman web tu, ialah kita tengok dekat bawah ni yang ada anak panah itu indexing and achieving. So anda boleh tengok ada bermacam-macam indeks, tapi yang kita nak ialah Web of Science kat bawah sekali. Di sebelahnya adalah jurnal terbitan PLOS. Ada banyak PLOS, itu PLOS 1, PLOS Medicine dan sebagainya, dan ada banyak juga indeks, dan kita boleh tengok Web of Science juga termasuk dalam ada jurnal yang tidak diindeks oleh WS dan ada juga jurnal PLOS yang diindeks dalam WOS. So memang kena tengok satu-satu. Okey, ini adalah proses pewasitan, itu kita panggil peer review process. Kalau tengok ini memang senanglah kalau ikutkan jalan cerita dia, kita as pengarang akan hantar, editor akan tengok, reviewer akan menilai. Kalau perlukan perbetulan, editor akan bagi balik dekat kita. Smooth je. Okay? Malangnya proses pewasitan bukanlah semudah ini. Selalunya kita dekat nombor satu tu kadang-kadang tak sempat. Nombor satu tu dah memang dah di reject. Tak sampai lagi kepada proses nombor 2 dan nombor 3. So bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada peringkat kedua dan ketiga ini? So inilah, selalunya inilah yang kita as pengarang akan rasa nak hantar paper, tapi yang kita akan berdepan dengan berbagai-bagai komen, berbagai soalan daripada reviewer. So kalau ini adalah kalau manuskrip kita accepted, is okay. Okay, tanya. Malangnya kalau manuskrip kita rejected, belum apa-apa lagi dah rejected without review, itu pun masalah. Okay, so apakah sebenarnya cabaran yang kita hadapi semasa kita menulis? Okay, so ini beberapa yang saya boleh fikirkanlah cabaran yang saya sendiri hadapi, pelajar saya hadapi dan ada rakan-rakan saya hadapi. So daripada ada 3 kategori, iaitu teknikal, dari segi data, eksperimen, dan yang paling besar sekali bagi saya adalah masalah individu. Dari segi teknikal, kita ada pemilihan jurnal yang sesuai. Mungkin yang ini saya akan detailkan lagi. Selain daripada itu, kos penerbitan yang tinggi. Ini bagi yang open access lah. Kalau yang bukan open access, dia percuma. Bagi data dan eksperimen pula, dia selalunya berkaitan dengan ketidakcukupan data tu sendiri, ataupun data tu ada tapi kita tidak tahu untuk mengulas setiap result yang kita ada, menyebabkan manuskrip kita ditolak. Selain daripada itu, bidang yang kita letakkan adalah intradisiplin. Okay. Yang masalah paling besar sekali saya rasa adalah masalah individu sendiri. Dan kat sini kita boleh list lah beberapa ataupun berpuas hati dengan bilangan penerbitan yang kita ada, satu pun dah cukup, ataupun mengambil masa terlalu lama untuk menyiapkan satu manuskrip. Selalunya kita plan, kita rancang satu semester satu manuskrip, tetapi akan bila terlalu banyak benda yang berlaku akan mengambil masa, kita drag. Okay? Dan ramai juga yang kurang bermotivasi ataupun kurang yakin untuk menerbit dalam jurnal berimpak tinggi, terutamanya dalam Q1 jurnal. Okay, so saya akan kongsikan bagaimana untuk mengatasi rasa kurang yakin ni, macam mana untuk memilih jurnal yang sesuai, dan macam mana untuk mengatasi masalah penulisan ni, daripada
pengalaman lah dan eksperimen yang dijalankan, bukan eksperimen lah, pengalaman yang saya dengan pelajar-pelajar. Okay. Kita pergi kepada yang pertama dulu. Ini saya rasa semua orang mengalami masalah yang pernah menerima surat cinta daripada editor. Okay, surat daripada editor yang berbentuk manuskrip anda telah di-reject. Okay. Ini adalah kalau manuskrip anda ditolak sebelum review, sebelum reviewer menilai, ini adalah disebabkan oleh macam-macam masalah, bermacam-macam teknikal lah. Okay, selalunya dia akan tulis submit to other journal ataupun out of scope dan sebagainya. So macam mana untuk memilih jurnal yang sesuai untuk data yang kita ada? Okay, first, ini saya bagi contoh sebab saya pun tahun lepas memang kena reject disebabkan oleh jurnal tak sesuai. Okay, first saya hantar kepada Scientia Horticulture sebab saya buat paper ini, manuskrip ini daripada koko, enzim daripada koko. So saya beranggapan bahawa jurnal Scientia Horticulture ni sesuai lah untuk saya hantar manuskrip ini. Malangnya tak sampai pun 24 jam selepas saya hantar, saya dapat email ni daripada editor. So editor suggest saya untuk auto transfer kepada jurnal-jurnal lain. So dia berilah 10 lagi jurnal yang berkaitan dan saya pun hantarlah kepada Plant Physiology and Biochemistry. So ini bagi sistem Elsevier yang ada auto transfer. Sekiranya yang tak ada auto transfer, kita terpaksa mencari jurnal-jurnal lain yang lebih bertepatan dengan data yang kita ada. So bagaimana untuk memilih jurnal yang sesuai? Saya senaraikan ada beberapa faktor yang perlu kita consider sebelum kita memilih jurnal yang sesuai untuk data yang kita ada. First, kita kena ada tajuk manuskrip kita lah. Okay? Dan kita kena siap awal-awal senarai jurnal yang kita memang nak hantar. Contoh, satu tak cukup, at least sediakan 10. Okay. Kita kena tengok satu persatu 10 jurnal yang kita pilih tadi. Okay, fokus dia, scope dia. Dan kita juga kena tengok sama ada jurnal tu terindeks ataupun tidak. Kita perlu tengok juga GIF, berwasit atau tidak. Berapa lama proses perwasitan, ini penting sebab kita tak nak, kalau kita aim untuk publish tahun ini, kita tak naklah reviewing proses itu mengambil masa lebih daripada 6 bulan, kan? So, kita juga kena consider acceptance rate ataupun kadar kebolehterimaan, berapa kalau hanya 1% atau 5% sahaja, kita berasa macam lebih kurang tak yakin lah. Tadi kalau kurang yakin tu 50%, kalau 5% sahaja, lagilah kita kurang yakin. So kita juga kena tengok siapakah audience bagi jurnal tersebut. So saya letakkan contoh, ini adalah cadangan tajuk bagi paper yang saya nak hantar. So apa yang saya buat adalah, saya cari jurnal yang berkaitan dengan entomologi. Okay, saya cari jurnal yang berkaitan dengan entomologi. Kat sini ada 3 jurnal, Insect Biochemistry and Molecular Biology, Insects dan Arthropod Plant Interaction. Okay. So saya pun buka lah Journal Citation Report, JCR. Ketiga-tiga jurnal ini, ya betul, dalam kategori entomologi. Kalau tengok kepada impact factor, yes, very high. Dan kalau tengok kuartil, selain daripada Arthropod Plant Interaction, yang lagi 2 jurnal adalah Q1. So next, saya nak tengok, sebab nak pilih kan yang mana sesuai. Saya pergi kepada setiap jurnal, laman web bagi jurnal-jurnal tersebut. Okay. Untuk Insect Biochemistry and Molecular Biology, memang dah disediakan dia punya impact factor, acceptance rate dan time to first decision, review time, semuanya dekat muka surat pertama jurnal tersebut. So senang, tak payah kita nak cari. Okay, ini dah ada. So sini juga kita tengoklah kita punya scope ni adakah betul ke
Insight Biochemistry dan Insight Molecular Biology. So jurnal ini ialah top 10%. So kita buat benda yang sama terhadap dua lagi jurnal iaitu Insects dan Arthropod Plant Interaction. Okay, kalau kita tengok kat sini, bagi Insects, kalau tadi masa yang diambil adalah 3.4 weeks, maknanya lebih kurang sebulan. Bagi Insects, sebab dia adalah jurnal MDPI, laju memang adalah lebih kurang 16 hari selepas submission anda akan dapat first edition. Kalau tak kena reject lah dekat awal-awal. So dia akan dapat first edition. So dalam between 3.5 days selalunya kalau kalau manuskrip anda itu adalah minor correction hanya 1 hari. Kalau major 3 hingga 5 hari correction diberikan. So untuk Arthropod Plant Interaction, masa yang diambil untuk first decision lebih lama daripada dua jenis sebelumnya, iaitu lebih daripada 2 bulan. So faktor-faktor ini memang perlu diambil kira semasa anda memilih jurnal untuk menghantar manuskrip anda. Okay, so saya pun dengan meletakkan keyword sublethal effect dalam setiap jurnal 3 jurnal tadi, saya nak tengok sama ada tak paper yang lebih kurang sama dengan saya diterbitkan dalam jurnal-jurnal ini. Kalau tengok kat sini, dalam jurnal Insects ada 61, dalam Insight Biochemistry and Molecular Biology hanya ada 36. Dan kalau tengok daripada tajuknya memang tak berapa nak berkaitan. Kalau tengok dalam Arthropod Plant Interaction, saya rasa kalau memang tajuk jurnal pun, tajuk manuskrip pun agak lari jauh dengan cadangan tajuk yang saya nak hantar. So dekat sini telah mengambil kira faktor-faktor ini, saya pun menghantar kepada Insects. Okay, kalau tengok kat sini, receive 23 Disember, revise 18 Januari, lebih kurang 3 minggu, dan accepted esoknya. Okay? So memang laju, MDPI memang laju, tapi APC dia agak tinggi. So next, salah satu cara lain adalah memilih kategori yang berbeza dalam skop jurnal yang sama. Okay, maksud saya adalah sekiranya kalau tajuk, sebab saya adalah bidang saya adalah biochemistry, so kalau saya bagi cadangan lah, purification and characterization of apa-apa daripada apa-apa. So selalunya kalau macam ini, kita akan hantar kepada jurnal yang di bawah kategori biochemistry. Masalahnya, jurnal-jurnal bagi kategori biochemistry and molecular biology ni, dia impact factor tinggi, 5 lebih ke atas, dan dia dan sukar untuk kita tembus kecuali kita ada banyak sangat data. Okay? So apa yang saya buat adalah saya menukarkan kategori kepada kategori plant science ataupun microbiology ataupun bidang entomologi. Kalau kat sini, semua yang saya tanda dengan hijau ini adalah yang boleh kita hantar sekiranya anda ada manuskrip yang berkaitan dengan enzim. Okay. Seterusnya ialah permasalahan penulisan. Macam mana kita nak menjadikan data kita itu lebih novel ataupun cukup signifikan untuk diterbitkan. Okay, ini adalah masalah yang selalunya editor akan tulis sekiranya kita manuskrip kita ditolak. Yang selalu ditolak adalah kalau kita tiadaan kita panggil novelty, lack of originality, novelty and significance. Ini memang selalu, ataupun weak hypothesis, ataupun artikel is too terlalu spesifik ataupun terlalu general. Selain daripada itu,
data dah ada, cumanya kita as pengarang tidak tulis betul-betul di bahagian discussion ataupun conclusion, menyebabkan result tak tally dengan discussion dan tak tally dengan apa yang kita telah tuliskan dekat introduction. So macam mana untuk menulis semua-semua ini dengan betul dan memenuhi kehendak editor dan reviewers. Okay, ini adalah satu contohlah reviewer report ataupun laporan pewasit. Kat sini kalau kita tengok memang ada soalan-soalan yang perlu reviewer tik-tik ataupun tuliskan. Contohnya macam adakah introduction tu relevant, adakah research design appropriate, ataupun method tu betul-betul ditulis dengan teliti atau tidak, dan sebagainya. Okay. So selalunya dalam penulisan manuskrip, ini adalah struktur yang kita perlu tulislah, daripada title, abstract, introduction, method, result, discussion dan conclusion. So apa yang kita perlu tulis dekat title adalah, selalunya title ni mencerminkan apa yang kita perlu ceritakan dalam manuskrip kita. So title selalunya adalah mini abstract. Okay. Perlu clear, perlu concise dan bukannya terlalu cute. Okay. Perlu concise. So inilah do and don'ts dia. Dan bagi introduction pula, selalunya dekat sinilah selalunya reviewer ataupun editor akan melihat di mana dia punya background information dan apakah dia problem statement yang kita hendak selesaikan. So kalau dekat introduction memang tak jelas, kat sini memang selalunya akan di-reject, terutamanya yang jurnal-jurnal yang berimpak faktor tinggi. So untuk metodologi memang kena detail. Okay, memang kena detail. Setengah-setengahnya dia nak bergantung juga pada jurnal, memang kena detail lah, memang kena detail. Okay, result pun kena ada figure dan table yang berkaitan dengan result yang kita nak sampaikan. Okay, bahagian discussion dan conclusion, selalunya ini kena discuss betul-betul dari segi similarity, dari segi comparison dan sebagainya. Kadang-kadang kita dah ada result dah cantik, figure dah elok, table dah cantik, cuma kita tidak discuss result kita tu dengan betul-betul, dengan tidak buat comparison dengan jurnal-jurnal ataupun paper-paper dan yang berkaitan yang sebelumnya. So menjadikan tak cukup discussion. Okay. So inilah yang kita, kalau dalam penulisan manuskrip kita perlu ada. So selain pada itu, bagi jurnal-jurnal yang Q1 pada yang sekarang ini, dia tak nak intradisiplin. Okay, tak nak, bukan tak nak lah, macam prefer lagi kepada inter dan multidisiplin. So macam mana untuk menjadikan kajian kita itu daripada intradisiplin kepada inter dan multidisiplin. So ini adalah contoh bagi paper daripada Cancer Cell, dan satunya lagi adalah dari agronomi, Q1 juga. Dia menggabungkan bidang entomologi dan biochemistry, dia buat enzimase, dan ada juga dia melakukan molecule docking. So ini jurnal yang tahun ni lah, tahun 2022 kalau tak silap. So semuanya melibatkan beberapa disiplin. So kalau ini daripada life science. Ada kawan saya daripada Fakulti Pengajian Islam tanya, so macam mana kalau kami daripada sains sosial ingin menjadikan paper kami bukannya intradisiplin, menjadikan paper kami ni multidisiplin ataupun interdisiplin. Okay, kita tengok contoh. Ini adalah contoh bagi gerai
iaitu dalam tamadun Islam lah. Okay. So ini adalah paper ini, yang dua ini dalam Scopus dan dalam ASOS, bukannya dalam WOS. So macam mana untuk menjadikan karavanserai ini boleh diterbitkan dalam jurnal yang multidisiplin. Okey. Ini adalah contoh paper yang diterbitkan tahun 2012 yang menggabungkan 5 disiplin, iaitu history, hospitality, culture, religion and commerce. Okay. So tidak mustahil bagi rakan-rakan daripada sains sosial pun untuk menjadikan paper anda dalam bentuk multidisiplin. So ini adalah tajuk beberapa contoh lagi lah untuk rakan-rakan daripada Fakulti Pengajian Islam yang ingin memasukkan paper dalam jurnal dalam inter dan multidisiplin. Okay. So satu lagi untuk menjadikan manuskrip Manda unik adalah menambahkan sesuatu yang di luar kebiasaan bagi satu manuskrip. Contohnya, kalau ini saya bagi contoh saya dululah, okey. Kalau tahun 2007-2008 dahulu, saya boleh menerbit dengan menggunakan tiga sahaja yang kategori ke atas ni dan boleh terbit dalam Q2 Journal. Tapi kalau anda tengok, semakin lama semakin requirement untuk menerbit dalam Q2 dan Q1 papers menjadi lebih banyak, kan? So kalau saya menggunakan data yang sama yang saya guna pada 2008 dahulu, pada tahun sekarang ni, pada 2021 ataupun 2022, saya hanya boleh menerbit dalam Q4 sahaja. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena menambahkan rencah atau menambahkan sesuatu dalam manuskrip tersebut. Contohnya kalau tengok kat sini, pada tahun 2 ini saya menambahkan molecular modeling, docking, ada juga student yang memasukkan crystallization dan mutagenesis study dalam manuskrip masing-masing. So menjadikan reviewer tertarik dan bersetuju untuk diterbitkan dalam Q1 Journal. Okey, ini contohlah. Okey, contoh yang tadi tu yang daripada dua saja, biochemistry dan molecular biology. Kalau saya tambah structural modeling, docking simulation, kita boleh menerbit dalam Q1 journal, itu plant physiology dan biochemistry. Okay. Untuk contoh lain, ini pula untuk proteomics. So bagi yang paper di atas, selain daripada aspek plant physiology dan proteomics, yang pelajar saya telah memasukkan modeling dan docking dalam paper tersebut. So ini adalah benda barulah bagi paper yang proteomics. Sama juga paper yang di bawah ini tahun 2022, sama juga dia memasukkan molecular modeling dan docking simulation dalam paper proteomics. Okay, so last sekali, ini sebenarnya yang paling, saya rasa paling susah sekali untuk kita as a individu untuk kiranya cabaran yang paling besar sekali lah bagi saya sendiri. So saya juga mengambil masa untuk berasa yakin untuk menerbit dalam Q1 paper sebenarnya. So so kalau sekiranya langkah-langkah yang tadi kita telah ambil, saya rasa kita akan lebih yakin untuk menerbit dalam jurnal yang berimpak tinggi. Salah satunya adalah sekiranya kita
paper kita kena reject. So, berapa lama yang kita perlu ambil untuk bangkit balik daripada rasa kecewa tersebut? Sebulan? 2 bulan? Okey, selalunya saya akan mengambil masa tidak lebih daripada, patutnya jangan lebih daripada seminggu lah. Untuk bersedih tu okey, tak apa. Tapi lebih daripada seminggu, so kena tengok balik manuskrip tersebut dan tengok balik apa yang reviewer telah komen dan kita betulkan semula. So, ini adalah jangka masa yang patut kita semua ambil untuk menulis full research paper dan review paper. Okay, ini adalah rangka. Okay, selalunya dulu saya start dengan abstract. Masa awal-awal dulu, 15 tahun lepas. Dan saya start dengan introduction. Dan saya stuck dekat method. Kan? So sebenarnya langkah yang saya ambil ini salah. So sepatutnya, okay, kalau ikutkan, kita kena start dengan method dahulu. Kita start dengan bahagian metodologi, diikuti dengan result. Okay. Selepas dapat result, barulah kita tulis discussion, conclusion dan introduction. Sebabnya, kalau kita tulis introduction dahulu, tak semestinya result, discussion, bahagian result dan discussion ni akan sama dengan apa yang kita tuliskan dekat introduction, sekiranya kita tulis introduction dahulu. So, step, method, result, discussion, introduction, abstract adalah paling akhir. Okay. So, berapa lama masa yang diperlukan sebenarnya untuk menulis paper? Sebenarnya kalau ikutkan 2 hingga 3 bulan sahaja sehinggalah proses proofread, English proofread. Okay, untuk review paper pula, selalunya saya sebab tak semua daripada kita ni mahir untuk menulis review paper. So ini adalah cara yang saya ambil, saya dengan student saya, beritahu student saya lah untuk menulis review paper. First kali kena tulis title dulu, tulis subsection title, and then subsection title. Maknanya tulis title je dulu dan keywords. Dan tulis juga macam keywords apa dalam setiap bab yang dia nak buat. Itu dalam 1 minggu. Kemudian minggu kedua dan minggu seterusnya, minggu keempat, elaborate apa yang nak ditulis dalam setiap section title dan subsection title. Dan seterusnya minggu keempat dan kelima masukkan figure dan tables yang berkaitan. Dan seterusnya minggu ke-6, minggu selepasnya adalah kita jadikan dia adalah full review paper. Okay. So tak ada masa lama kan, dalam lebih kurang 3 bulan juga. Okay. Bila sepatutnya kita kena submit paper sekiranya kita memerlukan tarikh untuk accepted tersebut dan publish dalam tahun 2022. Okay, sebenarnya bermula daripada tahun lepas. Bukannya bermula daripada Januari. Bermula daripada tahun lepas, September 2021. Sebab apa? Macam saya sebutkan dalam slide sebelum ni, bergantung pada setiap jurnal juga, masa yang diperlukan untuk review proses lama. Kecuali jurnal yang memang berbayar, macam MDPI, Frontier dan sebagainya lebih cepat. Okay. Kadang-kadang mengambil masa 6 bulan. 6 bulan untuk accepted sahaja dan untuk publish kalau jurnal itu memang publish hard copy dan copy lagilah lama untuk kita dapat tarikh publish. Okay. So sekiranya anda nak publish tahun ini, untuk dapat tarikh publish date tahun ini kena bermula pada tahun lepas. So dah lambat kan? So ada masa lagi sehingga bulan Julai. So okay. So ini adalah segi motivasi, inspirasi dan keyakinan. Kita memang plan smooth je untuk manuscript submission. Tapi in reality
pastinya memang kita akan hadapi bermacam-macam dugaan. Contohnya laptop rosak, tiba-tiba data yang kita dapat tu tak cukup dan sebagainya. Okay. Dekat sini saya boleh kongsikan satu kisah. Student saya memang pada masa kita kena PKP lepas, sepatutnya melakukan, sebab dia buat proteomics dan sepatutnya ada data validation. Malangnya ketika semua orang kena PKP tersebut, sampel telah rosak dan tidak dapat buatlah, dan menjadikan data tersebut kami khawatir tidak dapat publish dalam Q2 ataupun Q1 paper. So apa yang kami telah buat ialah memasukkan modeling dalam paper tersebut, dan alhamdulillah memang telah berjaya diterbitkan dalam Q1 paper. So sebagai motivasi Kak ini di Imbiosis, ganjaran kepada pelajar, ada ganjaran 1 to 9 diberikan. Kalau Q1 dapat 2000 dapat 250 dan sebagainya sehingga Q4. Dan untuk corresponding author, UKM memberikan skim intensif penerbitan setiap tahunlah. Kalau Q1 dapat 6,000, Q2 3,000, Q3 1,000, Q4 500. Ini bukannya dalam bentuk 1 to 9 tapi dalam bentuk grant. So kita boleh menggunakan duit yang kita dapat ini untuk membayar APC bagi manuskrip yang kita hendak hantar. So sebagai strategi yang lain, ada yang tanya boleh macam mana untuk membanyakkan lagi kuantiti penulisan atau kualiti penulisan. Kalau saya selalu bagi tahu dengan pelajar saya, kalau nak tulis review paper boleh mulakan dengan Q4 atau Q3 paper, Q3 journal untuk review paper. Tapi untuk full research paper saya galakkan untuk Q1 dan Q2. So bagi kalau rasa kurang yakin lah, walaupun data dah cukup, still lagi rasa kurang yakin untuk menghantar Q1, pilihlah still lagi Q1 paper, tetapi yang impact factor sedikit rendah daripada yang lain. Okay, still lagi Q1 tetapi lower impact factor, ataupun memilih Q1 paper dan Q1 journal daripada kategori lain dan still lagi berkaitan dengan skop macam saya kongsikan tadi, still lagi bidang biochemistry tapi dalam kategori plant ataupun kategori insects. Dan di Imbiosis dalam kursus wajib institute pada semester 1 ada penulisan mini review, dan pelajar-pelajar juga ada yang telah menambah baik daripada penulisan mini review itu dan menjadikan dia mini review dan dihantar ke jurnal-jurnal, dan ada yang telah accepted dan publish dalam Q1 dan Q2 journals. Dan bagi fakulti boleh mengadakan backing penulisan lah. Dan untuk penyelia juga, penyelia perlulah mengambil langkah yang lebih efektif. Okay, perlu menyemak dengan kadar segera sekiranya pelajar anda memberikan manuskrip. Pelajar pun kena samalah. Kalau penyelia saja memang kalau penyelia saja yang laju, pelajar tak laju pun akan mengambil masa yang lama juga untuk penulisan. So ini adalah the evolution of academia. Dulu kita hanya perlu publish, and then kita perlu publish or perish, and then kita disuruh publish dalam high impact journal or perish. Dan sekarang ni kita disuruh publish frequently in high impact journal and maybe you won't perish. Okay, so itulah realiti sekarang. So seterusnya saya sebelum berakhir saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada UKM, Embiosis dan juga kepada rakan-rakan kolaborasi daripada LGV, MPOB, LKM dan juga kepada pelajar saya yang bersabar dengan saya yang saya kejar saban waktu untuk penulisan paper. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada soalan ke? Okay, terima kasih Dr. Maizum atas perkongsian yang sangat memberi manfaat I think kepada semua pendengar. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh ajukan atau tuliskan soalan di chat box ya. Dan juga sekiranya anda menonton melalui Facebook, anda boleh juga bertanyakan soalan di ruang komen. Dr. Maizum, sebelum kita tunggu soalan-soalan yang ingin ditanyakan oleh para the audience, apakah pada pandangan Dr. Maizum, bagaimanakah perbezaan dalam Dr. Maizum menghandle penulisan review dan juga research artikel? Ada beza tak? Personally, secara peribadi saya lebih menyukai full research paper daripada review paper. Sebabnya kadang-kadang kalau review paper ni kita perlu sebab dah banyak review paper dan review paper ni memang cepat. Orang lain pun tulis, kita kena lebih up to date dengan apa yang orang dah tulis. Memang kena cepat dan kadang-kadang memang susah lah bagi saya untuk menulis review paper lebih susah lagi daripada untuk menulis full research paper. Tapi ada orang yang vice versa lah kan. So terpulang. Tapi bagi saya individually, bagi saya lebih susah untuk menulis review paper berbanding dengan full research paper. Okay. Terima kasih Dr. Maizum. Dan soalan seterusnya, tips yang Dr. Maizum boleh kongsikan kepada penyelidik junior atau muda yang kekurangan sumber keuangan untuk menerbitkan sebab berdasarkan slide yang Dr. Maizum sharekan kan, kalau dari jurnal-jurnal Q1 di MDPI, APC dia agak tinggi. Dan sekiranya penyelidik-penyelidik muda ni mempunyai kekangan sumber kewangan dari grant-grant, apakah tips-tips yang Dr. Maizum boleh sharekan untuk kami gunakan? Okey, kalau MDPI selalunya memang kena bayar lah. Okey, ataupun frontier semua memang kena bayar. Tapi sekiranya jurnal-jurnal yang macam MDPI semua ni, dia selalunya ada special issue. Kalau special issue ni selalunya akan dapat, kalau nak juga publish dalam MDPI lah, selalunya ada special issue dan dalam special issue ni selalunya kita boleh mohon untuk mendapatkan diskaun. Selalunya dalam 2 hingga 300 CHF. So banyaklah juga sebenarnya kalau daripada kena bayar 8,000, kita just bayar 6,000 saja. Banyaklah sebenarnya. Banyak. Banyak. Banyaklah. Saya selalunya akan tengok, akan selalu melayari apa yang special issue ni dan saya akan hantar kepada Okey. assistant editor ke untuk bertanya dan selalunya memang akan dapatlah diskaun 2 hingga 300 CHF. CHF, banyak tu. Banyak. Bukan ringgit Malaysia, CHF. Okey, Dr. Maizum, kita ada satu soalan. Beberapa soalan saya akan bacakan di ruang chat daripada Fikri Omar. Beliau bertanya, untuk review paper, apakah tips untuk menghasilkan review yang lebih kritis dan bukan sekadar rumusan dari kajian-kajian sebelum ni? Soalan yang sama saya nak tanya. Saya juga menghadapi masalah yang sama. Di reject sebab tiada menghasilkan review yang kritis, dia kata. Saya rasa yang ini memang kita memang kena baca banyak lah. Untuk review paper ni saya akan selalu baca paper yang full paper. Saya baca juga review paper supaya memang kena cepat. Dia kalau nak tulis kena cepat sebabnya
dan selalunya saya kena masukkan figure ataupun table yang baru macam yang apa daripada rumusan paper-paper yang kita baca tu, kita kena buat figure ataupun table yang lain dan kita kena bagi suggestion kepada pembaca lepas ni nak buat apa dan sebagainya. Tapi kebanyakan paper yang saya baca yang review paper yang Q1 paper ni selalunya dia akan letakkan figure ataupun table yang tak ada dalam tiada dalam review paper yang lain yang biasa yang kita baca tu. Dia memang kita nampaklah banyaklah dia baca paper sebenarnya untuk membuat figure ataupun table tersebut. Lebih kepada comparison yang lebih banyak lah comparison study. Menjawab soalan ke Dr. Halidah? Fikri? Fikri menjawab soalan ke? Bagi saya dia menjawab soalan lah sebab selama ni saya sebab review paper yang saya buat contoh dia adalah berdasarkan daripada PhD saya literature review yang mana tahun 2015 kan. Tapi ketika tu dia hanya sekadar literature review yang lepas tanpa perlu mengupas. Tapi bila saya hantar ke review paper, I mean the journal, dia memang suruh lebih tambahkan table, I mean ada figure so that you discuss on it. Saya rasa ada apa yang Dr. Maizum kongsikan tu ada benarnya lah. Soalan saya seterusnya, bila Dr. Maizum cakap menulis kena cepat. Tapi saya macam lambat juga. Pushing factor, soalan pertama saya, bilakah waktu untuk Dr. Maizum, bilakah waktu yang Dr. Maizum selalu menulis? Yang tidak dikacau dengan tugas-tugas hakiki yang lain. Okay. Saya selalunya dapat manuskrip daripada pelajar. Tapi saya akan baiki, saya akan tambahlah something dalam tu. Dan selalunya saya akan baca paper, at least 5 paper baru dalam sehari. So saya akan dapat banyak lah. Saya akan dapat banyak info dan sebab kita sentiasa kena up to date apa yang berlaku di sekeliling ni. So maybe hari ni bercadang nak tulis mini review sekian-sekian. Tapi bila kita baca paper sebenarnya baru 2 hari lepas orang dah publish. So memang kena up to date. Okay. So memang kena cepat lah. Saya selalunya memang kita kena push lah diri sebenarnya. No excuse. Pushing yourself. Yeah. If you cannot push yourself, cari orang yang boleh push yourself. Yeah. Yeah. Macam Dr. Maizum yang push student untuk terus menulis. Saya bacakan soalan seterusnya daripada Aisyah Zaila. Assalamualaikum doktor, terima kasih atas perkongsian yang sangat berguna kepada pelajar seperti saya. Ini daripada perspektif pelajar lah. Saya sebenarnya berminat dan pernah ada impian. Dia berminat dan ada impian untuk menulis dan menerbit di jurnal. Tetapi saya masih terlalu mentah dalam hal ini. Bolehkah saya tahu kalau doktor ada bengkel penulisan? Dr. Maizum ada bengkel tak untuk saya datang? Maybe lah kita akan plan lah bengkel penulisan nanti. Untuk Aisyah Zailan, jangan lupa untuk selalu melihat di Facebook dan ataupun Instagram Embiosis untuk update yang terbaru berkenaan bengkel-bengkel yang akan diadakan. Berkemungkinan juga mungkin tahun depan atau tahun-tahun seterusnya akan diadakan bengkel penulisan ni. Kan Dr. Maizum? Yeah. Alright, Fikri cakap yes doktor. Artinya menjawablah tadi soalan yang Fikri tanya. Soalan seterusnya daripada Dr. Sarahani. Bolehkah Dr. Maizum berikan tips untuk guide kami untuk sebagai penyelia guide pelajar menulis dengan mudah dan berkesan? Dari perspektif penyelia untuk mensupervise student agar menulis dengan efektif, cepat, berkesan, pantas. Okay. Selalunya sebagai supervisor kena baca lebih banyak daripada pelajar.
of course. Kalau pelajar baca 5, supervisor kena baca 15 paper. Tu yang Oh. first. Lepas tu saya selalunya kalau pelajar yang awal-awal ni saya akan cari paper yang berkaitan kalau tajuk lah, dan saya akan bagi at least 15 ataupun lebih banyak lah contoh paper kepada pelajar saya tu. Saya akan minta mereka list out figure apa yang perlu, table apa yang perlu, data apa yang perlu untuk dimasukkan dalam dalam manuskrip. So saya akan tanyalah, kalau data dah ada, saya akan minta mereka untuk buat figure dan table seperti mana yang dikehendaki. So nanti untuk menulis senang. Biar ada banyak data, jangan tak ada data. Itu je. Tapi selain daripada tu, saya rasa jangan mulakan dengan introduction. Memang akan student selalunya memang dia akan mula dengan introduction. Lumrah. So jangan kena advise student jangan mulakan dengan introduction, mulakan dengan method dulu. Kan method sama je kan, kecuali ada lain-lain kan. So mulakan dengan method dulu, and then lepas tu baru dengan result and then discussion, and then balik semula kepada introduction. Lagi senang. Kalau tak nanti dah pernah berlaku result dia tak sama, tak tally dengan apa yang dia tulis dekat introduction. So dia kena ubah balik. Jadi kita satu macam merugikan masa kan. Dia buat balik lah. So introduction tu paling last sekali. So lebih senang lah sebenarnya untuk kita buat apa-apa. Maksudnya Dr. Maizan kata sebagai seorang penyelia, kita untuk pelajar baru ni, kalau ada pelajar baru, kita sediakan seperti contoh template yang supervise lah supaya mudah untuk dia masukkan data-data kan. Ya. Okay. Rather than kita cakap, okay, tulis paper. Tak boleh. Kena guide. Kena guide dia. Lebih senang kalau 5 paper tak cukup. Kena bagi lebih pada tu. Tapi kadang-kadang pelajar selalunya dia cari paper yang tak kena dengan selera kita, tak kena dengan kehendak jurnal yang kita nak hantar. So lebih baik sebab kita yang lebih tahu. So lebih baik supervisor yang pada peringkat awal lah, supervisor yang menyediakan contoh-contoh paper dulu dan berikan pada student. Pada peringkat awal lah. Lepas tu student dah terror, dia boleh buat sendiri. Okay, soalan daripada Facebook, daripada Nur Ain Muhammad Ishak. Terima kasih Dr. Maizum, penerangan yang sangat jelas. Saya ada soalan. Jika reviewer suggest untuk buat analisis, tetapi kita kurang mahir dengan analisis tersebut, apa pandangan doktor? Jika saya justify untuk tidak jalankan analisis tersebut, atau lebih baik saya buat analisis yang dicadangkan? Ini interaction dengan reviewer ni, cara untuk jawab untuk okay. Dia ada pro and cons. Dia ada baik, ada dua jawapan lah. Sama ada buat atau tak buat. Kalau kalau analisis yang dikatakan tu tak ada dan akan menjadikan result tu tidak boleh diterbitkan, yes, memang kena buat. Maknanya kalau kita tak mahir, kita kena cari co-authors yang lain yang boleh menyumbang kepada analisis tersebut. Itu biasa. Ini pun saya buat juga, kan? Macam saya kata paper student saya tu memang part yang dia kata buat modeling tu memang tak ada sebenarnya dalam objektif thesis dia. Tapi disebabkan masa PKP kita terpaksa mengubah segala-galanya dan kita masukkan co-authors daripada FST dan menyumbang kepada part bahagian tersebut. So tak ada masalah. Okay. Itulah kalau analisis tu sikit sahaja dan tidak menjejaskan kualiti manuskrip tersebut, maybe kita boleh justify kepada reviewer tak ada duit dan sebagainya, dan ataupun kita akan kata tak masuk dalam skop manuskrip yang kita cadangkan ni dan akan
masukkan dalam manuskrip masa seterusnya pun boleh juga. Ini pun saya pernah cakap lah sebab Mm-mm. kan dia sebenarnya kita kena tengok, kita sendiri tahu adakah analisis itu kalau tidak atau adanya analisis tersebut akan mengganggu gugat kualiti bagi manuskrip kita. Menjawab ke, Okay. Noain? Uh, Terima kasih Dr. Maizam. Soalan seterusnya, saya tanya dulu soalan seterusnya daripada Syakir. Terima kasih Dr. Maizam. Bagaimana publish or perish memberi kesan kepada Dr. Maizam? Soalan dia pertama kepada Dr. Maizam. Dan ahli-ahli akademik lain di UKM atau Malaysia. Dan soalan seterusnya dia tanya, sejauh manakah ahli akademik sekarang perlu menggunakan platform media sosial sebagai contoh Twitter untuk mempromosikan penerbitan dan kajian masing-masing? So Terima ada kasih, dua Syakir. soalan ni Dr. Maizun. Publish or perish ni sebenarnya memang kena publish. Sebabnya kalau kita ada grant, kita memang tertakluk dekat aku janji tersebut, kita publish data yang kita dapat. Kan? Tak kira lah FIGS ke, GUP ke, grant apa-apa pun kalau sorry. So memang kena publish. Sebab dalam aku janji grant memang dah ada macam tu. Okay. Lagi satu, kalau KPI atau bagi kaki tangan akademik, memang dah tersyarat dekat situ kategori research di mana ada part yang kena ada penerbitan. So memang nak tak nak Syakir memang kena publish lah. Okay. So yang soalan kedua, di manakah ahli akademik sekarang perlu menggunakan? Ya, betul. Memang selain daripada Twitter dan sebagainya, memang kita kena berkongsi lah hasil kajian kita. Dan ni untuk meluaskan juga kolaborasi pendidikan, sama ada bukan saja Twitter, kita ada ResearchGate dan sebagainya. So memang kena lebih aktif mempromosi bidang kajian masing-masing. Syakir, boleh ke jawab macam tu? Betul ke? Terima kasih Dr. Maizum. Kita Tapi apa-apa pun memang kena publish. I think sebagai ahli akademik, kalau nak jadi ahli akademik, kawan baik dia adalah penerbitan di jurnal-jurnal berimpak. Soalan seterusnya daripada Facebook, Fiza Sayuti. Macam kenal. Terima kasih Dr. Maizul. Saya ingin minta doktor kongsikan tips untuk mencari atau memilih jurnal yang sesuai dengan bidang kita. Maksudnya mungkin ada search engine ke, macam mana cara Dr. Maizum bila nak cari jurnal, sebab ada menggunakan search engine tertentu ke ataupun layari website tertentu ke, macam mana? Okey, tak. Saya selalunya, saya memang kan tadi saya kata saya baca at least 5 paper sehari. So daripada situ memang saya tahu jurnal mana yang sesuai untuk data-data yang saya ada. Sebab setengah jurnal data yang ada ni tak sesuai untuk bahagian ni. Kalau biochemistry sesuai untuk jurnal yang sebegini. Kalau saya ada hanya data sekerat saja, jurnal yang macam mana. Begitulah. So memang by hook or by crook memang kita sendiri kena rajin sikit, memang kena baca. Lagi satu, kalau dah ada manuskrip, kan tadi saya dah kongsi yang awal-awal tu, memang menggunakan tajuk, kita boleh pilih dekat JCR tu bergantung pada kategori. So kita tengoklah kategori mana yang sesuai untuk kita, dan kita tengok faktor-faktor lain yang nak Q1 ke, nak Q2 ke, nak lama reviewing proses ke, nak free ke, ataupun nak kena bayar ke, sebagainya. Tapi bagi saya, benda yang paling saya tengok, yang saya selalunya pilih jurnal adalah saya baca dulu paper-paper yang diterbitkan dalam jurnal yang saya baca tu. Sebenarnya itu yang paling senang. Kadang-kadang tu kalau kita dah hantar kena reject, out of scope, sedih sebenarnya. Kan? So lebih baik kita baca dulu ada tak
ada tak paper yang macam berkaitan dengan kita, dengan manuskrip kita tu diterbitkan uh, dalam jurnal tersebut. Itu lagi cepat. Mm-mm. Okey, Dr. Maizum, saya ada soalan. Ah, Sekiranya kita ada manuskrip yang kita kata okey sudah selesailah untuk dihantar. Okey, manuskrip dah siap, saya nak submit ni. Uh, so adakah perlu saya aim high terus ke Q1 Hmm. ataupun saya aim low dulu sebab takut kena reject ke macam mana? Pandangan Dr. Maizul. Kalau data kita, kita buat research kan. Lepas tu kita Uh-uh. baca research orang lain yang diterbitkan. So kita tahu Uh-uh. setakat mana data yang kita ada. Betul tak? Kalau tak tahu juga memang kita buatlah Excel tu, kita tick lah. Oh ni ada, ni tak ada, ni ada, ni tak ada. So ada banyak, oh Kadang-kadang banyak syok kan. sendiri, doktor. Kita So, rasa kita, oh ini untuk Q1 ni. kalau kita rasa kita dah ada banyak data yang memang boleh diterbitkan dalam Q1, why not? Terus dia pergi kepada Q1 paper. Sebenarnya better hantar Q1 dulu daripada hantar Q2 atau Q3 kan. Tengok dulu. Kalau saya hantar dulu Q1. Mm-mm. Kalau kena reject, Dr. Fazum, dari Q1 tu apa step seterusnya? Adakah macam bersedih, memang bersedih, tapi maksudnya apa positif from the rejection yang kita boleh ambil kalau Q1 tu reject kita? Kalau di reject disebabkan oleh out of scope, saya hantar Q1 yang lain. Uh-uh. Kalau Kalau uh, ada reviewer lain yang dah bagi review and then dia bagi komen, then saya apa yang patut saya saya buat? saya selalunya baki saya punya manuskrip tu berdasarkan kepada komen reviewer. Lepas tu Mm-mm. saya akan, mana kita bakilah, kalau tak cukup analisis Mm-mm. saya isi lagi. Dan saya akan hantar ke Q1 yang lain. Maybe atas lagi ke, kurang kan? Ah. Hantar lagi impact factor. Yeah. Yeah. Ataupun kita pergi hantar Hmm. kategori yang sama dalam kategori yang lain. Macam tu. Mm-mm. Mm-mm. Daripada kalau kita hantar, kalau biochemistry, kita hantar dalam bidang biochemistry, memang susah sikit untuk dapat Q1 yang impact Mm-mm. factor 2 ataupun 3 sebab memang Mm-mm. yang top 10% dalam biochemistry tu 50 lebih punya impact factor. Mm-mm. So Mm-mm. hantar dalam jurnal-jurnal lain yang scope yang ada scope dia macam yang kita nak tapi still lagi Q1. Maknanya impact Mm-mm. factor rendah tapi still lagi Q1 paper. Mm-mm. Maksudnya jangan bersedih dengan komen-komen reviewer dari contohnya jurnal paper Q1 yang kita hantar jika dia reject sebab komen-komen tu berkemungkinan dapat membantu kita untuk Yeah. memperbaiki dan hantar lagi kepada jurnal yang mungkin lebih baik daripada yang sebelum tu. Yeah. Ya. Seterusnya daripada Hanafi bertanya, ada tips untuk menerbit artikel di top 10%? Ada Ini dah level uh, level lagi level satu. um, sebab yang ni memang samalah macam tadi juga. Soalan dia Mm-mm. sama. Ada top 10% ke ataupun Q1 ke, sama je dia punya apa, kita tahu setakat mana data yang kita ada. So kalau kita rasa data kita tu, kita yang tahu kan data kita kan. So kita buat comparison dengan paper lain yang hantar dekat jurnal yang sama, adakah data kita sama level dengan dia, dengan paper tersebut ataupun kurang lagi ataupun up lagi. So Hmm. kita sendiri sebenarnya kalau saya akan jadi reviewer untuk paper saya. Saya kadang-kadang Mm-mm. dah lebih strict Mm-mm. menilai paper sendiri sebelum hantar. Mm-mm. Sepatutnya Mm-mm. ada berperanan sebagai uh, reviewer jugalah untuk paper kita. Kita kena honest paper kita ni betul-betul berkualiti ataupun apa tak sangat kan. Kita sendiri Mm-mm. Mm-mm. kena menilai paper kita. Mm-mm. Mm-mm. Terima kasih Dr. Muhammad Maizul. Ada soalan lagi daripada Aisyah Zailan. Hmm? Doktor, saya tertanya-tanya.
apa kelayakan untuk seseorang itu menjadi penulis utama untuk menerbit jurnal? Contohnya, adakah pelajar sarjana seperti saya boleh menghantar jurnal kepada penerbit selain daripada tujuan bergraduat? Terima Boleh? kasih, Doktor. Hmm. Tak ada hmm, apa yang maksudkan dengan kelayakan ni kalau Uh-uh. ha, Itulah soalan Aisyah Zailan, mungkin perlu lebih kalau clear ke soalan. kalau kebiasaannya kalau kita ada data, kita yang buat data tersebut, kita yang buat eksperimen, kita Mm-mm. kita, kita menulislah. Oh, dia kata apa? Maksud saya adakah penyelidik atau macam tak, selalunya yang menjadi first author kalau projek tersebut adalah pelajar, first author adalah pelajar yang menjalankan projek Mm-mm. tersebut, kan? So Mm-mm. uh, kalau supervisor adalah corresponding author. Hmm. Ini yang saya amalkan Okay. lah, kan? Ini yang saya amalkan. Supervisor adalah corresponding author, pelajar adalah first author. Yang lain-lain yang menyumbang tu ada dalam tu sekali lah. Mm-mm. Okay. Okay, faham doktor. Terima kasih Doktor Aisyah saya dah jawab. Alright. Saya rasa semua soalan telah ditanya. Okay. Banyak soalan yang telah dijawab oleh Dr. Maizum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Maizum atas kesudian Dr. Maizum untuk berkongsi tips-tips daripada pengalaman Dr. Maizum sendiri untuk menerbitkan manuskrip di jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. Saya rasa diri saya sendiri mendapat banyak sangat ilmu dan tips-tips yang baru yang boleh saya guna pakai untuk diri saya dan juga untuk pelajar saya nanti. Terima kasih Dr. Maizum. Sama. Sekarang, baiklah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung sesi webinar kali ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Maizum kerana sudi berkongsi pengetahuan dan pengalaman doktor bersama kami semua. Alhamdulillah, saya kongsikan untuk webinar pada hari ini kita mencatatkan penyertaan seramai 87 orang ya, yang mana di platform Webex ada 54 peserta dan di Facebook ada 33 peserta. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa dan menyertai sesi webinar pada kali ini. Jangan lupa untuk utamakan kesihatan